saya pernah masalah sebab ni dengan pihak, terutama sekali pihak MCA, pemuda MCA. Satu masa dulu apabila Kelantan dulu kaedah sebab, Jaki panggil saya, kata ada apa Datuk? Dia kata ini ada pokok MCA nak bincang dengan Datuk. Kata bincang apa? Dia kata ada hal sebab Datuk keluar kaedah ni. Kata apa ni tak kenal dia, kita tidak nak sebab MCA, tidak nak sebab orang Islam, tapi dia kata dia nak bincang. Jadi saya asal pergi, apabila pergi jumpa penuh pemuda MCA di Dewan Jaki itu. Jadi saya kata cakap lah dulu, saya nak dengar kamu dia kan. Mana satu macam-macam ni. Jadi saya kata terima kasih lah dari membuka pandangan-pandangan itu. Tapi kalau saudara mengetahui apa sebenar kaedah sebab yang Kelantan buat tu, barangkali saudara akan minta dengan pihak berkuasa penjara minta sebab mengikut hukum syariah. Saya beritahu kepada mereka sebab sibir ni satu sebatan tu 10, 20 tak ada lagi. Dia hayung hotel tu bunyi singo. Dia hayung pula bukan hayung biasa ni, dia hayung daripada lah ambil aja kok ni lagi. Pusing. Saya tengok sendiri, tengok pasal sebab. Kena tu tengok burung tu gerdik gitu. Nampak selalu panggil cedal. Jadi macam mana kata kalau suatu kata betul lah kata hak saudara kata tak dipati. Kemungkinan boleh bawa mau. Tapi hak syariah ni dia sebab kita beritahu lah cara begini dan sebagainya. Dia menemu. Kata coba muka kerajaan ni supaya sebab di Mahkamah Sipil itu dijalankan ikut hukum syarak. Dia saja gitu ya, nak main gitu. Kita malah sekuat-kuat ni kalau dia terima benda lain boleh, mudah dia terima. Dan saya tahu lagi tahu persyarat ni, kalau tuan-tuan tahu kok sebenarnya semuanya lebih molek belakang daripada apa yang jalannya. Saya rasa tak ada sebab baik agama Buddha atau agama Kristian ya atau Cina, India ni tolak tak setuju. Menurut lebih baik. Kan hal itu ni dijaga, orang takut nak curi ke apa gitu-gitu. Maka selamat ya banyak. Harta orang Cina, orang India, orang Melayu sikit saja. Maka selamat harta tu kan. Apa tak sih? Begitu kawan-kawan lain. Jadi mereka agak kejut juga lah. Dia kata, oh kalau macam tu kita boleh fikir. Kita kata boleh terima. Boleh fikir. Kata fikir dan terima lah. Jangan bising lain kali. Kalau bunyi Islam kan kita akan bising. Islam adalah satu perkara yang baik, satu perkara yang adil, yang lebih adil daripada apa yang ada di muka bumi. Itu juga dari segi undang-undang. Undang-undang kata bukan undang-undang kajian negeri Kelantan. Wah, ini undang-undang hak Tuhan buat tak. Cuma kita salin ke apa. Buat dalam apa bentuk syek-syek lagi. Kalau tak sebut syek-syek, kita sebut syek-syek. Kerana style perundangan di Malaysia ni ada berbentuk demikian. Tapi kalau di Saudi Arabia semua dilakukan pada Al-Quran, hadis dan kitab-kitab. Rekod tak ada syek-syek macam itu. Kalau kita tengok dia syek-syek berapa tak ada. Ayat sekian saja. Ini lebih mudah. Sebab tu mereka ni kami tidak kadang-kadang ahli ulama kita boleh nak jadi hakim. Mana dia tahu belaka secara, kita kata bukan secara buku nona, secara buku kitab dan sebagainya. Semua dalam kepala dia belaka. Apa mencuri? Sarikah bagi dalam tu mencuri. Pergi bawa ke mahkamah 3 orang dia dengar. Mahkamah yang dengar 3 orang ni sabit, boleh jatuh hukuman. Jatuhlah hukuman potong tangan. Tak boleh nak potong lagi, mereka disemok semula kepada polis mahkamah rayuan khas tadi. Maknanya mesti melalui 8 orang hakim syariah barulah boleh laksana hukuman sesuatu hukuman. Dan kalau syariah ni ada 15 pengecualian. Tak semudah tu nak potong tangan. Harta dicuri tu pula mestilah cukup nisab dipanggil. Ada nisab dia. Jadi kira-kira dalam nisab tu ada lebih kurang RM187.60. Mana kalau tak sabar sebanyak tu tak boleh potong tangan lagi. Lepas tu tuai harta tu pula mesti dia jaga, kunci dan sebagainya. Tidaklah kata biar tengah rumah kau gitu. Orang mudah gamit.
Banyak lagi benda-benda kecuali 15 saya pidana dalam undang-undang itu 15 perkara. Mana tidak sekurang itu. Apalagi kalau kita kata dalam zina. Pak orang saksi, lelaki yang tengok betul-betul. Dia ibarat dalam hadis itu macam celok mata masuk dalam apa ni gapo tu. Celok mata kan ada kaya. Jadi kita kata dalam suasana sekarang orang buat benda macam tu. Tak kira buat tempat terbuka gini. Kau buat terbuka ni mungkin gila tak kena hukum apa. Rukun al-qalam asara sini kau kalau diangkat tak kena hukuman itu masih akal kita tak waras gila dan sebagainya. Tak kena. Kalau dia buat tempat kau oh ketuk itu dia tak anu dah. Sesat dah ataupun dia berhenti dah. Nak tengok macam mana benda tu. Kecuali hak mengaku. Hak mengaku. Mengaku ni saya, pengalaman saya pergi melawat Iran. Iran ni dalam hudud juga. Saya tu bicara dengan hakim dia, kata macam mana awak laksana hukum zina di sini. Dia kata hukum zina di sini dari segi tak mengaku salah, boleh kata tak ada kes, payah cari. Kata kalau mengaku, dia kata kalau mengaku, dia mari kali pertama ada hakim yang mengaku salah. Hakim beritahu hukumannya begini, balik, disuruh balik. Dia tidak ikat jamin, tidak apa balik. Dia mari pula kali kedua. Dia cerita gini. Balik. 4 kali dia balik. Mari secara sukarela. Baru kita laksana. Mana orang yang betul-betul terasa dia ni buat salah nak digunakan hukuman. Ini masalah Islam nak jaga. Benda-benda macam ini sebenarnya saya pegang. Macam mana di kalangan masyarakat kita bila bunyi undang-undang saja sibuk. Tak boleh laksana, tak sampai masuk. Sedangkan Islam sebenarnya dipanggil soleh di kulli zaman memakan. Makna sesuai di setiap masa dan setiap tempat. Kita tengok gapo saja pokok undang-undang dulu, pahala ni sesuai. Tak ada kata tidak sesuai. Sesuai. Kok ibadah pun kita kata puasa, semaya, haji dan sebagainya. Jauh daripada dulu zaman Nabi Muhammad sampai sekarang pun tak ada kata tidak sesuai. Tak boleh kata. Soalnya kata kita juga kita muamalah. Kita hak riba, hak apa itu. Pak bila aku nampak riba, nampak ke satu penjelasan, satu penekanan, satu penganiayaan ada sebagainya. Kalau dulu dia haram macam itu, tak kalau ni pun sesuai. Hukum mahkamah macam itu juga. Dan satu lagi, mereka tak ingat bahawa kita kata di Malaysia ada hukum buruk dan sebagainya. Kenapa tak kesan? Tak lebih kesan, orang tak takut. Orang makin buat, makin banyak. Sebab laksana hukuman Islam, hudud dalam satu negara, maka pasti negara akan aman. Kan tadilah jaminan pencegahan. Tuhan akan jamin orang ini tidaklah berani buat zina-zina, tidaklah orang ini secara menjolok mata dedah dia sehingga menyebabkan zina dan sebagainya. Masyarakat akan menjadi tenang. Ini yang kena fikir lebih jauh pada pemikiran kita. Jadi sebab itulah saya rasa benda-benda pengalaman beberapa negeri yang kita melawat dan sebagainya. Benda-benda Islam ni tak boleh nak permain-main, tak boleh nak pelekeh-lekeh, tak boleh nak kata tak sampai masa, tak boleh nak kata tak sesuai dan sebagainya. Dia tak suka kata tak boleh jalan rasa dia tak sesuai. Masyarakat majmuk. Apapun Datuk Seri Muhammad Najib memberi jaminan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum hudud kerana tidak berpaksi kepada realiti di negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan di Malaysia ni. Walaupun kita terima bahawa ini undang-undang Tuhan dan sebagai sebuah parti yang terdiri daripada orang Islam, kita terima hakikat ini bahawa inilah undang-undang Tuhan. Tetapi kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Tetapi kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Ia mesti berpaksi kepada realiti. Ia mesti berpaksi kepada realiti. Benda-benda Islam ni tak boleh nak permain-main, tak boleh nak pelekeh-lekeh, tak boleh nak kata tak sampai masa, tak boleh nak kata tak sesuai dan sebagainya. Dia tak suka kata tak boleh jalan rasa dia tak sesuai. Masyarakat majmuk. Majmuk, kalau kita beritahu kepada mereka, kau lebih baik. Apa tak boleh terima?
Yang pentingnya kita tahu, kita perjelaskan. Atau kita kata kita laksana benda ini tidak menyentuh mereka. Kalau dalam konun NMN kita sekarang hanya untuk masyarakat Islam. Jadi Pak Tuhan ni sebenarnya Tuhan ada jamin dah. Tuhan jamin dibagi nakalan Allah ni apabila kita laksana saja hukum Allah ni, Tuhan jamin pencegahan. Jamin pencegahan macam mana? Bukan dia kata tak buat macam tu, tapi Tuhan akan beri satu perasaan takut, perasaan gerung, perasaan menggeletar dalam hati, memikir dan sebagainya. Itu jaminan. Mana kalau kena satu kes tu kita laksana, misalnya sabit dari segi hukuman, maka kesan pada hukuman sebab itu banyak merebak pada masyarakat bahawa ini adalah satu perkara yang tak boleh dibuat. Kalau dibuat macam ni hukuman, orang akan memikir. Tapi kalau hukum bunuh biasa manusia ni, dia memang tak memikir, oh sampai mati lah, takut aku tak semati. Maka dia tidak memikir gitu. Tapi kalau Islam ni, dia memikir ke arah itu kerana ada jaminan pencegahan, ada hidayah, ada petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang perlu kita faham. Islam ni bukan sekadar kita kata hukuman, tapi memberi kesan yang lebih mendalam dan jaminan kepada Allah. Itu mana kita sudah tahu apabila Tuhan jamin, ya, tak ada masalah. Ya. Manusia itu boleh. Jadi saya kadang-kadang memikir apa sebenarnya mereka yang menentang. Ada sesuatu di sebaliknya ataupun belum dalam.